Yang sedang anda tengok ini Honda Civic generasi ke-11 serba baru tahun 2022 dah pun dilancarkan di Malaysia, dan semua sekali ada 3 varian. Ada E, ada V dan RS. Yang paling tinggi ni harga bermula RM125,000, RM138,000 dan yang ini RM144,000. Jadi sebab ini kereta yang serba baru, banyaklah benda yang kita nak tengok dalam video ni. Jadi jom. Sekarang ni semua varian Honda Civic datang dengan enjin 1.5 turbo dan dah tak ada enjin 1.8 liter macam sebelum ni. Dan untuk tu harganya juga berbezalah berbanding Civic yang lama tu. Varian paling asas ini dalam RM16,000 lebih mahal. Tapi ini disebabkan ada enjin tu tadi 1.5 turbo dan juga Honda Sensing yang datang standard untuk semua varian. Kalau tengok varian RS pun dia lagi mahal dalam RM10,000 berbanding varian paling tinggi yang ada sebelum ni. Tapi kalau nak tengokkan dari sudut spek, dia masih lagi murah berbanding Mazda 3. Jadi dah nama pun generasi serba baru. Jadi Civic ni datang dengan rekaan pun yang memang lain terus lah kalau nak dibandingkan dengan versi generasi ke-10 sebelum ni. Kalau yang sebelum ni tu dia nampak lagi sporty dan sebagainya, tapi yang ini untuk saya dia nampak lagi subtle, lagi matang lah. Misalnya kat depan ni kalau kita tengok rekaan, lampu lain, semuanya grill lebih tak ada nak besar-besar sangat, dan semuanya hadir dengan spek yang tinggi. Misalnya semua lampu yang anda tengok ni, lampu depan, lampu kabus, DRL, semuanya datang LED. Jadi untuk versi RS ni, rim yang paling besar 18 inci, all black. Di satu lagi kelainan ni, kalau tengok rekaan tingkap dia tu dari depan sampai bawa ke belakang, dia memang nampak lagi luas lah untuk bagi visibility yang lagi bagus untuk pemandu dan juga penumpang kat dalam tu. Dan tengok roofline dia juga lebih panjang ke belakang, so itu bagi juga nampak image agak sporty. Dan selebihnya kemasan hitam berkilat, contohnya pada cermin sisi, pemegang pintu dan sebagainya. Jadi sebab Civic ni memang dari sebelum-sebelum ni pun dia dah jadi sedan yang sporty image je. Kalau tengok bahagian belakang ni pun boot dia pendek je lah, tak adalah panjang sangat macam sedan biasa tu. Tapi ruang kat dalam, jangan risau, memang cukup besar. Selebihnya agak ringkas bagi saya. Lampu kombinasi LED, nampak kemas, dan juga bumper yang juga tak banyak sibuk sangat lah, semuanya clean aja. Dan juga tak lupa spoiler hitam atas ni untuk dapatkan image agresif tu yang nak dikekalkan daripada yang sebelum ni kepada yang baru ni lah. Antara perbezaan varian-varian ni pun taklah banyak sangat. Yang paling ketara adalah saiz rim lah. RS gunakan rim 18 inci, untuk V gunakan rim 17 inci dan untuk E gunakan rim 16 inci. E juga tak datang dengan lampu kabus. Dari segi saiz, Civic baru ni hampir 4.7 meter panjang dia. So dia lagi panjang, lagi lebar dan lagi tinggi berbanding model lama. Dan kalau ikut Honda, chassis tu dalam 8 ke 13% lebih kukuh. Di bahagian dalaman Civic generasi ke-11 ni, saya rasa yang paling best feature dia lah, sebab dia nampak rajin dan nampak Honda sangat berusaha untuk jadikan ruang kabin ni lagi menarik lah berbanding yang sebelum ni. Contohnya material untuk dashboard ni semuanya soft touch. Lepas tu yang paling saya suka, yang tak pernah nampak sebelum ni, grill ataupun macam mesh ni. Belakang dia ada corong aircon macam biasalah untuk sorokkan benda tu, jadi tak nampak sangat. Untuk aircon pula perlu disebutkan yang Civic datang dengan sistem kawalan yang dulunya ada 2 zon, tapi sekarang dah jadi single zone, zon tunggal sahaja. Tapi untuk timbal balik, sekarang dekat belakang ada corong aircon, jadi orang kat belakang dah tak payah panas-panas sangat lah. Untuk skrin ni, varian V dan RS yang dua paling tinggi tu, Apple CarPlay datang wireless, tapi untuk Android Auto masih kena pakai kabel. Tapi ada satu benda hilang, sebab dah tak ada wireless punya pengecas telefon. Dan ini agak pelik sikit lah, sebab kalau untuk Apple CarPlay dia ada yang wireless punya, tapi untuk pengecas dah tak ada pula. Untuk paparan pula, instrumen cluster dia digital, ini standard untuk semua varian. Dan pada steering ni juga, untuk V dan RS datang sekali dengan pedal shifter. Untuk kerusi pula, RS punya datang dengan balutan kulit, dia combine dengan sweat tu, dan dengan stitching merah lah, jahitan merah tu nampak lagi sporty. Manakala untuk V pula datang dengan balutan kulit hitam sepenuhnya. Untuk E pula dia datang dengan balutan fabrik sahaja dan larasannya manual untuk pandu, berbanding dengan kerusi dengan larasan kuasa bagi dua varian paling atas tu lah.
Jadi untuk ruang belakang Civic ni pula memang tak jadi masalah untuk saya. Dengan ketinggian 180cm boleh duduk dengan sangat selesa, masih ada baki ruang dekat kaki, lutut dan juga bumbung, walaupun tadi bumbungnya slope sikit tapi masih okey lah, tak ada masalah. Dan untuk keselesaan rasanya kerusi ni pun agak sedap duduk sebab tak terlampau tegak sangat dan dipeluk badan dengan secukupnya. Dan menurut Honda, sebabkan kereta ni dah jadi sedikit lebih panjang, ruang kabin tu boleh dimanfaatkan untuk jadikan kerusi ni tambah 1 degree lagi lebih condong berbanding sebelum ni. Kiranya bahasa mudah, dalam kabin orang boleh duduk dengan lebih selesa sekarang. Untuk ruang barangan pula, sekarang ni Civic datang dengan saiz 497 liter. Dan ini memang nampak besar lah, tapi dia sebenarnya kecil dalam 20 liter berbanding dengan Civic yang sebelum ni. Tapi tak ada masalah pun sebenarnya kalau nak bawa banyak barang, memang muat semuanya. Jadi untuk enjin, tadi dah cakap, dia gunakan enjin 1.5 turbo. Enjin ni pula menghasilkan dalam 182 PS dan 240 Nm torque. Ini berbeza juga, ada pertambahan output dia kalau nak dibandingkan dengan Civic lama, iaitu sebanyak 9 PS untuk kuasa dan 20 Nm torque. Untuk kotak gear pula, dia menggunakan CVT yang sama tapi dia dah tweak sikit lah untuk kasih performance lagi baik untuk Civic yang kali ni. Kalau nak cakap pasal prestasi, varian paling asas E tu, dia punya pecutan 0 ke 100 km sejam ni dalam masa 8.3 saat. Sementara varian V dalam 8.4 saat. Yang paling mahal, RS, itulah yang paling lambat dalam 8.5 saat. Ini disebabkan penggunaan rim dia dah yang lagi besar dan berat tu. Untuk penggunaan minyak, dua varian yang paling bawah mencatatkan bacaan 6 liter bagi setiap 100 km, sementara RS yang paling tinggi ini dia dapat 6.3 liter per 100 km. Menarik kali ini, semua varian Civic ni datang dengan package Honda Sensing yang sama. Ini maksudnya, apa saja Honda Sensing punya ciri yang ada pada Honda Civic yang sebelum ni turut diberikan pada Honda Civic yang terbaru, dengan satu pertambahan ciri iaitu Lead Car Departure Notification System. Ini maksudnya kalau kereta kat depan anda mula bergerak, sistem akan bagi tahu driver lah untuk jalan juga. Selain tu, Honda Lane Watch juga masih ada sebab Honda kata ini sistem yang lebih baik untuk kesan motosikal yang ada dekat tepi-tepi kereta tu lah berbanding sistem peninjau titik buta yang biasa tu. Dan selebihnya, 6 beg udara dan juga kawalan kestabilan elektronik semua jadi standard macam biasa. Ini dia secara ringkasnya tentang Honda Civic generasi ke-11 yang paling baru ni. Jadi kalau nak dibandingkan dengan Civic ketam yang sebelum ni, anda rasa mana lagi okey, mana lagi matang, mana lagi sporty, boleh kongsikan pandangan anda dengan kami. Dan dari saya, setakat ini dulu. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi nanti dan kekal selamat.